Konsep saya klasik dan vintage. Gunting rambut, satu bisnes yang berjaya. Saya memang dari dulu suka barang-barang lama. Dari ayah saya lah. Ketam pun bagus juga kalau dia tajam lah. Senang nak guna sikit. Sebab kita biasa dari dulu pela ni. Dia punya seni tangan dia tu. Hari berlalu, tahun berganti. 2021 menjengah kehidupan Hasan Osman dan isterinya Aisyah Abdul Hamid di kampung Bukit Lada, Mukim Bukit Lada, Pokok Sedang Kedah. Mereka sentiasa tersenyum, biarpun menyimpan 1001 cerita dalam kehidupan. Pasangan suami isteri ini gigih mengharungi usia senja mereka. Seperti kebiasaan, menjelang fajar, rutin suami menjaga isterinya yang kurang sihat. Pinggang sakit, badan sakit. Terletak hampir 10 minit perjalanan menggunakan motosikal, Pekan Kampung Bukit Payung menjadi nadi bagi pelbagai aktiviti harian penduduk sekitarnya. Usia bukan penghalang bagi Hasan Osman atau lebih mesra disapa Pak Hasan untuk keluar mencari rezeki. Mengguna baki keringat yang ada, setiap jam 9 pagi, Pak Hasan akan membuka kedai guntingnya. Dulu duduk sana, Jom. Lepas tu main sini lah. Ni orang tua ni duduk ni, dia suruh main duduk sini, duduk suruh kedai pun ada dekat tu. Ni. Dalam tahun 70-an lahat ni. Saya bina. Buat sendiri. Usung lah. Bermodalkan RM300, Pak Hasan memulakan kerjayanya sebagai tukang gunting rambut sejak tahun 60-an. Mula kedai ni saya dulu, lepas sekolah dulu ni saya tak ada kerja apa. Saya buat kerja ni ya. Buat kerja gunting ya lah. Belajar dekat kawan-kawan itulah, kat pak-pak menakan, abang-abang itu. Assalamualaikum. Ya rambut ya Allah. Kebanyakan pelanggan Pak Hasan adalah pengunjung setia di kedainya. Macam biasa lah. Jadi ramai sangat pun tak ada. Boleh lah. Kadang-kadang pun saya pun tak pernah bilang tu. Tapi ramai lah. Ada lah. Ramai sangat tu dah. Ada muda, ada kanak-kanak pun ada. Tua pun ada. Sebagaimana binaan kedainya, peralatan yang digunakan Pak Hasan juga hanya beberapa perkakas asas untuk menggunting rambut lelaki. Lepas ni lepas abang lah, lepas nak buat macam mana kita buat macam tu lah. Tak syukur ke, nak apa ke. Mampu bertutur dalam bahasa Thai dan amat dikenali dengan sikapnya yang ramah, Pak Hasan sering bertanyakan perkabaran setiap pelanggan yang rata-rata telah dikenali dan diberi perkhidmatan mengunting rambut sejak mereka kecil lagi. Yalah. Tunggu ini ke. Boleh makan juga lah. Lelaki ke perempuan ramai. Lelaki dua, perempuan empat. Masa remaja dulu, keluarga bawa lah sebab keluarga saya orang sini kan. Dia bawa saya ikut jalan sini ke Pokok Senar. Saya ada ternampak lah kedai Pak Cik ni. Saya datang sini bukan atas simpati Pak Cik ni lah dengan keadaan kedai dia kan. Sebab kualiti kerja dia lah. Dia masih selesa dan dikagumi menggunakan ketam atau mesin manual buatan Amerika Syarikat yang dibeli dengan harga RM15 ini. Dia punya seni tangan dia tu. Sebab mesin yang dia guna pun kira
agak slow. Dia punya gunting rambut tu macam apa? Macam tak laju lah kan. Sesuai lah dengan saya kat sini. Berapa dia? Mari. Kira masa je kan? Ha, Kira masa je. memang. Dengan swadaya dan di usia 83 tahun, Pak Hassan jarang bekerja sehingga matahari terbenam. Apatah lagi mengenangkan keadaan isterinya yang sakit. Kedai ni saya datang sebab saya dah biasa daripada kecil. Daripada kecil saya gunting rambut sini dengan ayah. Lepas tu sekarang kalau saya free bila dah balik kerja daripada Kuala Lumpur, saya tetap untuk gunting di kedai rambut ini sebab orang yang gunting dia pun ramah. Pak Hassan ni yang seorang yang ramah. Lepas tu dia selalu bagi nasihat waktu kita gunting rambut dengan dia. Pak Hassan sering dibelenggu pengentalnya yang telah uzur. Jika tumpul, ia perlu dihantar ke Pulau Pinang untuk diasah. Pasien tu saya korang, saya tak pandai tu. Ketam pun bagus juga kalau dia tajam lah. Dia tak tajam tak bagus. Dia tak mau. Cara dia tu dia senang lah. Senang nak guna sikit. Sebab kita biasa dari dulu pela ni. Biarpun turut terkesan dengan pandemik COVID-19 pada tahun 2020, lantai tanah yang tidak pernah bersimen ini memadai bagi Pak Hassan untuk meneruskan usahanya. Nak pindah pergi ke mana, tak ada tempat nak pergi. Kita apa. Rehat tak boleh, tak ada asal ni. Tak ada siapa nak bagi duit. Kita cari je lah untuk menunjuk kita ni. Tak tahu jugalah. Takat larat saya buat. Tak larat berhenti dah. Hampir 70 tahun bertapak di sini demi berdiri di atas kaki sendiri, biarpun melalui berbagai liku kehidupan. Dengan paradigma dan perkasa yang ada, bapa kepada 6 orang anak ini terus melangkah ke hadapan. Mengimbau nostalgia, kewujudan asal-usul Baling Kedah, ia sering dikaitkan dengan mitos Raja Bersiung dalam hikayat Meru Mahawangsa dan kehadiran masyarakat Thai serta Myanmar suatu ketika dahulu. Namun kisah itu tidak menyerlahkan bandar kelahiran anak muda berusia 29 tahun ini. Bagi Muhammad Arif Muhammad Ahir, anak jati Baling ini ingin memperkenalkan tempat kelahirannya itu dengan skill dan kedai gunting rambutnya sendiri. Kalau di Pokok Sena ada Pak Hassan, manakala di Baling Kedah ini, Arif, seorang tukang gunting rambut muda, mengumpul barangan klasiknya di sini. Arif, tolong buatkan gaya rambut yang terkini. Okey, boleh. Beroperasi di Medan Serbaneka, Majlis Daerah Baling, Arif turut mempunyai cawangan kedai guntingnya di Kulim Kedah. Di musim PKP, kedai guntingnya hanya beroperasi dari jam 12.30 hari hingga 10 malam. Saya dulu saya pernah buat gunting suka-suka lah dekat rumah. Saya minat sebab saya minat dalam bidang perniagaan. Lepas tu saya minat dalam bidang gunting rambut ni sebab saya tengok masa sekarang ni gunting rambut satu bisnes yang berjaya oleh anak Melayu lah. Sebab sebelum ni kita tengok bangsa-bangsa lain yang buat gunting rambut. Tapi sekarang kita tengok orang Melayu kita yang banyak menaikkan barber di Malaysia. Satu saya minat itu lah, satu saya minat fashion. Apa nak potong macam mana? Potong macam biasa, untuk tepi tu nipis sikit. Okey. Atas pun potong nipis sikit. Okey bang. Abang siap bang? Alhamdulillah sihat. Oh, lama tak tengok abang tau. Banyak belajar bang. Oh, cuti PKP, saya cuti PKP lama kan. Cabaran dia cuma konsep lah, dari segi konsep. Saya mainkan konsep vintage dan klasik lah untuk tarik customer saya. Jadi, tapi saya gunting moden. Cuma konsep kedai saya je vintage. Jadi orang akan dapat rasakan
gunting rambut dari zaman 60-an dulu lah. Mula menggunting rambut di kaki 5 rumahnya, bakat dan minat anak kedua daripada 4 beradik ini digilap sejak di tingkatan 5. Saya memang minat barang lama. Vintage is gold lah. Saya memang dari dulu pergi suka barang-barang lama. Dari ayah saya lah. Dari ayah saya. Sebab ayah saya memang suka barang lama. Jadi saya terikut dengan dia. Lulusan diploma jurusan pelancongan, sebelum ini Arif pernah mencuba beberapa pekerjaan seperti pembantu restoran, penghantar surat dan pelbagai lagi. Saya suka TV. Saya suka TV sebab TV tu dia unik lah. Dia boleh tutup jadi macam almari hiasan. Jadi nak tengok baru buka. Bagi anak jati Baling, Ruswandi Abdullah, kedai gunting berkonsepkan hipster ini menjadi pilihannya sejak ia dibuka pada 2015 lagi. Sebab kelainan daripada kawasan Baling ni pada kedai-kedai biasa. Sebab keadaan klasik dia, lepas tu penuh dengan cita rasa saya untuk buat style, fit ke apa ke dengan orang muda ni lah. Keistimewaan berimis dan konsep yang diperkenalkan Arif menjadi elemen yang memberi nilai tambah kepada kedai gunting pertama di Baling ini. Kekemasannya, style, walaupun jauh daripada tempat lain, konsep dia sini banyak orang gunting rambut daripada customer daripada Lostar, Greek, Penang yang gunting rambut di sini lah. Dengan harga berpatutan, juga daya tarikan pelbagai koleksi barangan antik yang diperolehi di sekitar Kedah dan Pulau Pinang, bapa kepada seorang anak ini mengorak langkah untuk lebih berjaya dalam bidang ini. Harapan saya nak tambah cawangan lah kedai saya. Mungkin saya nak buat satu Malaysia dengan konsep vintage Shadow Barber ni. Dan mungkin saya akan buat kelas untuk barbershop. Disulami iltizam dan tekad, anak muda ini bangga menjadi tonggak kehidupan keluarganya. Konsep saya klasik dan vintage. Melangkah dengan 1000 kekuatan, usaha yang dilakukan Arif mampu menjadi pendorong dan cerminan kejayaan kepada golongan muda.